بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi hati, muka surat 91 bahagian ke-8 daripada bawah. 91 bahagian ke-8 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bahawasanya ataf pada kata terdahulunya, bahawasanya makna kasih itu cenderung hati kepada sesuatu yang disukainya. Dan bahawasanya ni, dan ketahui olehmu bahawasanya alamat ni tanda bagi kasih akan Allah itu amat banyak. Setengah daripada alamat tanda bagi kasih akan Allah mendahulukan oleh seseorang akan mengerjakan yang disuruh Allah Ta'ala, mendahulukan atas yang disukai nafsunya, atas perkara yang disukai oleh hawa nafsunya. Dan bahawa alamat bagi kasih akan Allah itu amat banyak. Sekarang pembicaraan sifat mahmudah yang ke-8 daripada 10 sifat mahmudah kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala sifat hati yang dipuji pada syarak, kedudukan yang tinggi yang menyampaikan kepada makrifah akan Allah, makrifah yang sebenar-benarnya, makrifah khasah, makrifah para awliya, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih akan Allah ni sifat hati dipuji pada syarak, kedudukan yang tinggi. Kasih akan Allah ni yang menyampaikan kepada makrifah yang sebenar-benar, makrifah maqam hakiki dia panggil. Adapun makrifah permulaan agama kita tak bicara, itu hak tetap dah tu. Itu hak tetap dah. Kita tak bicara ni, kita bicara ilmu tasawuf, ilmu yang ketiga. Tanpa makrifah permulaan agama mengenal Allah, ilmu fiqh pun tak berguna pun, tidak ada manfaat. Ilmu tasawuf pun tidak ada manfaat, tak ada bicara waktu. Sekarang kita bicara ilmu yang ketiga, tauhid, fiqh, tasawuf. Ilmu yang kedua fiqh, ilmu yang tiga tasawuf. Makrifah permulaan agama tu tetap dah tu. Ada ni. Jadi hak kasih akan Allah ni
pangkat yang tinggi yang menyampaikan pada makrifah akan Allah, makrifah yang sebenar-benarnya, makrifah maqam hakiki dia panggil, makrifah para aulia yang menyampaikan. Ada ni sebab berkaitan dengan kasih akan Allah ini bergantung dengan keimanan masing-masing. Beriman memang berimanlah. Kalau iman tu iman yang rendah, iman yang kurang, maka kasih pun rendah juga, kasih pun kurang juga. Iman tu iman yang kuat, kasih akan Allah pun kuat. Iman yang kuat, kasih akan Allah yang kuat ni lah yang menyampaikan kepada makrifah yang sebenar-benarnya. Kemudian nak jadi iman kuat ni, ini bukan bercakap. Nak jadi iman kuat ni, nak jadi iman kuat, mari dapat amal yang soleh. Alladzina amanu wa amilus solihat. Alladzina amanu ni hak permulaan. Wa amilus solihat, dan mereka yang beramal dengan amal yang soleh. Amal yang soleh ni lah yang menentukan kekuatan iman masing-masing. Amal yang soleh ni lah yang menentukan kedudukan iman masing-masing. Lemah ke, kuat ke, mari daripada amal soleh. Tetapi untuk sah amal yang soleh, iman nombor satu. Lepas tu makrifah permulaan. Tanpa sah iman, tanpa ada makrifah permulaan agama, amal soleh rupanya pekoh tasah comel, tak pakai gawa, tak sah pun. Itu yang pertama, itu iman, makrifah permulaan agama. Kemudian dia pun beramal soleh, zahir batin pekoh tasawuf, wajib sunat, wajib sunat. Ni kalau wajib sunat ni lah yang akan mengkuatkan iman. Bila kuat iman, kuatlah makrifah sampai tangga sempurna iman. Ini sempurna iman ni, iman para aulia, iman para sahabat radhiyallahu anhum. Ni sampailah kepada iman yang kamil dipanggil, iman yang sempurna, sampailah kepada makrifah yang sebenar-benar makrifah, iaitu makrifah maqam hakiki. Jadi apabila kasih akan Allah ni yang tinggi, menyampai pada makrifah akan Allah Subhanahu wa ta'ala, makrifah yang sebenar-benarnya. Kasih akan Allah mana cenderung hati kepada perkara yang perkara cenderung hati kepada Allah dengan bahawa cenderung hati, kasih hati, suka hati kepada syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi akhir sekali dia akan naik kepada kasih akan Allah. Kita ni kasih akan hukum hakam Allah Ta'ala, suka kasih cenderung hati akan hukum hakam Allah. Bila kita kasih cenderung suka hati akan hukum hakam Allah, kita mengejarkan hukum hakam Allah, akhirnya naik kasih akan Allah sendiri. Itu dipanggil mahabbah khasah, dipanggil mahabbah khasah. Orang sampai makrifah yang sebenar-benarnya. Kemudian didatangkan terdahulunya dua sebab yang membawakan kasih akan Allah. Dua sebab. Yang pertamanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat kebajikan kepada kita. Allah berbuat kebaikan kepada kita. Yang paling besar sekalinya iman, makrifah, tauhid yang paling besar sekali. Islam dan iman, itu paling besar sekali. Pada ni ihsan Allah, berbuat baik Allah kepada kita ni, ada yang paling besar sekali adalah Islam dan iman. Itu nombor satu.
kita kan tanpa mencari pun kita Islam automatik, lahir-lahir Islam dah. Pada ni tak ada mencari pun. Setengah orang nak jumpa Islam ni mereka mencari. Mereka mencari pula nak sapa kepada Islam ni, mereka sudah melalui bagai-bagai agama dulu. Satu agama, akhirnya barulah sampai pada agama Islam. Maknanya apa? Mereka mencari, susah payah mereka mencari. Adapun kita ni, kalau kita kata free je kita ni. Allah lahirkan di kalangan ibu bapa Islam, free je kita ni menjadi orang Islam. Hotoh paling besar sekalinya. Tak ada kita minta. Kalau kita minta, sebelum kita dilahirkan oleh Allah, kita minta kepada Allah. Ada? Tak ada. Kemudian Allah buka jalan ilmu pula kepada kita. Allah buka jalan ilmu kepada kita. Bila kita belajar, berilmu, pergi kepada iman, pergi kepada amal yang soleh, itu semua petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pada zahirnya yang bawa kepada ilmu kepada kita, zahirnya mari daripada nasihat orang, orang yang dakwah kita, orang yang tunjuk jalan kita supaya kita belajar, itu pada zahir je. Orang yang nasihat kita, orang tunjuk jalan kepada kita jalan ilmu, itulah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nasihat kita, orang tunjuk jalan kepada kita. Memanglah seseorang, kita berterima kasih pada seseorang, tapi hakikatnya itulah petunjuk daripada Allah. Itulah Allah berbuat baik, berbuat kebajikan kepada kita. Ini sebab pertama yang bawa pada kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas orang beri nasihat kita, hati kita terbuka, itu semua adalah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh belajar molek-molek, beriman dan beramal soleh. Inilah sebesar-besar kebajikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, qada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya cuba kita tengok, majoriti ahli dunia orang kafir, dia lahir daripada ibu bapa kafir kan, maka mereka dididik dengan agama kafir. Jadi ibu bapa kafir mereka akan menceritakan agama kafir itu betul. Tu agama orang Islam tu, oh macam-macam lah dia tahmohnya. Padahal ni macam-macam lah mereka kata. Beginilah macam kita ajar kepada anak kita berkaitan dengan agama Islam yang sebenar, kita akan cerita pada mereka agama Yahudi, Kristian, apa agama penyembah berhala, itu agama yang sesat belaka tu. Memang kita akan ajar pada anak kita seumpama tu. Orang kafir macam mana dia ajar pada anak mereka berkaitan dengan agama Islam, begitulah juganya orang Islam. Dia pun kata begitu begini, begitu begini, begitu beginilah. Orang Islam yang taat, dia kata begitu begini, begitu begini. Orang Islam yang taat tutup aurat, dia kata begitu begini, begitu begini. Orang Islam yang merosakkan imej Islam dengan perangai yang jahat, tu Islam tu, gitulah faham dah ni. Orang Islam yang taat, dia kata pasal lain pula. Dia katalah macam-macam mana pun. Dah pakai tudung lah pakai, dia akan katalah. Tapi kalau Islam hak jahat pula, orang tu jahat tu, dia kan tengok tu orang Islam. Jadi mereka sudah terdidik begitu. Sampai ke bila-bila majoriti ahli dunia kafir. Macam mana? Itu bahagian mereka. Jadi kita tadi lahir dari bapa Islam, kemudian Allah buka pula jalan ilmu Islam lah.
Tapi ilmu agama tak peduli. Ilmu agama tak peduli. Kira-kira orang Islam sendiri yang minat pada ilmu agama dengan yang tak minat pada ilmu agama, mana banyak? Wallahu alam lah. Mana banyak tau. Kita nak kata macam mana? Sebab tak ada kaji selidik. Tak ada kaji selidik. Ilmu agama di sekolah, minta maaf lah, semua orang kitanya sekolah belaka. Semua orang kitanya melalui pelajaran agama di sekolah. Tapi kalau hanya di sekolah sahaja, dia tak belajar di luar sekolah, mak ayah dah ajar, tak belajar di majlis surau, macam mana ilmu orang-orang Islam kita? Hanya sekadar ilmu agama di sekolah, macam mana? Kalau kita bercakap kok, kita boleh kata kok jahil tukir. Kalau kita cakap kok jahil sangat macam ni. Jahil sangat ni sekolah tinggi belaka. Semuanya melalui pendidikan agama di sekolah. Kalau mak ayah dia tak ajar, majlis surau dia tak mari belajar, macam mana pemahaman agama dia? Kita kan makawan kan? Macam mana pemahaman berkaitan dengan akidah? Macam mana pemahaman berkaitan dengan sembahyang? Macam mana pemahaman berkaitan dengan ilmu tasawuf? Sifat-sifat kecelaan, sifat-sifat kepujian. Macam mana? Hak kita kenal-kenal. Oh, kalau comel dia nya. Kalau dia comel, dia belajar kod lain. Ibu bapa dia ajar ke, majlis surau dia mari ke, kod lain dia akan belajar kod lain. Bukan belajar sekolah. Bukan belajar sekolah. Melainkan dia ambil jurusan agama. Cerita lain pula tu. Jurusan agama tu kemudian dah. Jurusan agama tu kemudian dah. Yang mana terkadang jurusan agama sendiri pun cukar cemakin hukum akan agama. Macam mana pula orang Islam dah ni, hak Tuhan buka jalan ilmu kepada mereka. Sungguh kadang-kadang kita tengok orang semayang lah, taing-taing ada cuti sekolah ke apa ke, ramai orang luar mari Terengganu kita ni, bertumpang semayang apa semua. Kalau tengok semayang kok, ya Allah, kalau kita berhenti RR pula, rajinnya semayangnya dia di RR. Padahal tak semayang dah tahu, padahal ucap masing-masing semayang. Tapi tengok semayang apa dia buat. Semayang apa dia buat. Kita 2 rakaat tak siap lagi, dia 4 rakaat wisalam nak keluar dah. Kata semayang apa? Semayang. Kalau pergi ke RR tak ada. Sehingga kalau musim-musim cuti mari semayang orang luar go, bukan nak akak orang Terengganu dak lah. Berat. Ada berat. Jadi orang Islam dah hak Tuhan buka jalan kepada ilmu, minat pada belajar. Tuhan buka jalan pada ilmu dia belajar pula ikut susunan kedah tauhid, fiqh, tasawuf. Berapa persen, berapa peratus pula hak minat belajar, hak ikut susunan. Fokus hak keutamaan fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Ramai mana pula? Ada ni. Jadi kalau Allah buka jalan pada kitanya ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf, berakidah dengan akidah yang sebenar, jaga amal soleh zahir dan batin, itulah sebesar-besarnya Allah berbuat kebajikan pada diri kita. Inilah punca kasih akan Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat mensyukuri atas kebajikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang duduk tangga ni jaga molek daripada riak, ujub, takabur. Sebab itu bukan hak kita. Itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Agama mudah sahaja. Bukan nak jadi alim ulama. Tapi kena
kemah fardu ain tauhid pekot tahu yang sedikit saja. Tapi kalau tuan tak buka jalan, duduk di masjid lama mana pun belajar tauhid tak lepas, fardu ain pekoh tak tahu ke mana, fardu ain tasawuf tak tahu ke mana. Hak ni pula hak mana majoriti, hak mana minoriti. Orang hak belajar ni pula hak betul jalan mana ramai, mana majoriti mana minoriti yang tak betul jalan. Jadi sebab yang pertama, Allah berbuat baik kebajikan kepada kita. Kemudian sebab yang keduanya, semua keelokan yang ada pada alam ini adalah datang daripada kudrah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada pada diri kita pun datang dari kudrah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gerak diam kita pun datang daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup dalam keadaan senang pun tubuh badan kita hak Allah Ta'ala belaka. Allah jadi mudah je. Makan pun jadi mudah, nak qada hajah pun jadi mudah. Pada ni, ini semua adalah keelokan daripada kudrah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang tak boleh makan. Dia kata tak boleh makan. Tak boleh makan kerana saraf. Tak boleh makan macam-macam kerana lah. Ada ni tak boleh nak makan. Ada orang nak makan kena pakai wayar. Makan kok wayar. Ada ni kita boleh makan mudah-mudah, lepas tu hadam molek-molek, istinja ni qada hajah mudah-mudah. Ada orang tak boleh nak qada hajat, kena pergi hospital lah, masuk wayar pula. Tengok kita macam mana qada hajat. Senang je, keluar daripada tandas nak alhamdulillah pun tak. Sebab apa? Sebab tak rasa apa pun, tak rasa pun. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keelokan yang Allah jadikan pada tubuh badan kita. Makan senang, hadam pun selesa, nak keluar balik pun senang. Kan orang tak boleh nak qada hajat macam mana kan? Tak boleh kencing macam mana? Sekarang jelah macam-macam perubatan ada. Ni cerita 30 tahun dulu. 30 tahun lah, 30, 40 tak tahu lah, 40 tahun dulu. 40 tahun dulu saya pernah terjumpa. Dia tu imam tepuk terbilah masjid. Dia sakit lagi masjid dah. Dia tak boleh kencing. Sampai masa nak kencing, panggil apa? Panjat dinding kesakitan. Soalnya gitu lah. Dulu dah tahu dah macam ni. Dia dah ke hospital ke, hospital tak boleh nak buat ke, tak tahu. Dulu 40 tahun dulu tak boleh kencing sampai ke mati. Keluar sikit-sikit je. Siapa tahu nak kencing, panjat dinding kesakitan. Ada sampai ke mati, begitulah dia bawa. Tapi tuan bagi kita mudah je. Itulah keelokan kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kudrah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ni yang bawa pada kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ada di kita ni semuanya keelokan kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada pada alam luar ni pula kesemuanya adalah datang keelokan kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok di luar macam mana? Tak ada bala bencana pun tidak ada. Itu sebab yang kedua yang bawa kepada kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada di kita ni nikmat agama, jaga nikmat duniawi. Nikmat agama untuk paling besar sekali lah. Nikmat agama tadilah ilmu, iman dan aman. Itu Allah berbuat baik kepada kita. Di dunia ni pula bagai-bagai keelokan yang telah jadikan daripada mata kita, daripada telinga kita. Itu semua datang dari keelokan. Yang kesemua datang dari kudrah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahlah kita boleh nampak terang
Cuba kita bayangkan orang yang mata tak nampak. Orang buta macam mana? Gelap je macam mana? Kita terang je. Itu semua keelokan daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak mensyukuri kok, digunakan keelokan kejadian Allah melihat akan perkara yang maksiat yang akan dibentang di padang mahsyar. Walaupun melihat maksiat secara sendiri-sendiri, tak ada orang tahu, tapi di mahsyar akan dibentang di hadapan sekalian makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab penglihatan kita ni adalah keelokan kejadian Allah Ta'ala. Bawa pada kasih akan Allah, buat Tuhan suruh, jangan buat benda Tuhan larang. Telinga boleh dengar jelas. Cuba tengok orang yang telinga kurang jelas, nak bercakap dengan dia pun payah nak bercakap. Sebab apa? Dia dengar tak pernah jelas. Tapi kita macam mana? Itu semua bawa kepada kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling besarnya, Allah berbuat baik, Allah berbuat kebajikan pada kita. Yang paling besar adalah agama yang ada pada kita. Kesemuanya pertunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nak cerita pula, kasih ni barang dalam, barang hati. Ada alamat tandaan kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada alamat dia. Macam contohlah iman ada alamat dia. Tanda dia apa? Tanda dia sabar, syukur, redha. Itu ada tanda dia iman. Tanda orang beriman, sabar dia kuat, syukur dia kuat, redha dia kuat. Ada tanda belaka. Sebab iman ni hati. Ni samalah. Kasih akan Allah ni hati. Tandaan dia macam mana? Nak bicara bab tandaan. Dan bahusnya alamat tanda bagi kasih akan Allah Ta'ala itu amat banyak. Setengah daripadanya, dia cerita setengah-setengah je lah, tak cerita banyak ni. Setengah daripadanya mendahulukan oleh seseorang akan mengerjakan yang disuruh Allah Ta'ala. Mendahulukan ni atas yang disukai nafsunya, atas yang disukai nafsunya. Mendahulukan suruhan Allah atas yang disukai oleh nafsu. Itu tanda kasih akan Allah. Allah, suruhan Allahnya belajar. Nafsu tak suka benda belajar ni. Nafsu suka benda happy-happy gitu je, santai-santai, tak mau belajar. Ada ni pening, payah. Orang belajar fardu ain ni bukan semudah-mudah. Kita orang sama-sama kita Terengganu tak apalah. Orang hak bukan orang Terengganu, faham tak? Dia nak belajar di tempat mereka, tak ada peluang. Ada setengah-setengah tempat mereka tak ada peluang. Tempat mereka tak ada orang mengajar fardu ain, tak ada. Mereka tak ada peluang di tempat mereka. Mereka pun ikut dengan rakaman. Bila rakaman, alah, lorak tak sama. Ada nak oleh kepahang lorak yang mengajar tu lama mana pula. Kalau nafsu tak minat awal-awal dah. Allah payah tak faham ustaz tu cakap. Bukan tak faham ilmu yang diajar, tak faham perkataan, bahasa tu tak faham. Lepas faham bahasa, tak faham pula ilmu yang diajar. Kita ni lorak sama, tapi kadang-kadang tak faham apa yang diajar. Hak ni kadang-kadang bukan faham, tak faham apa yang diajar, bahasa tu tak faham dah. Lepas faham bahasa, tak faham pula ustaz tu ajar pening kepala lah kita. Tak faham apa yang dia ajar pula. Ada ni.
Tapi naknya belajar sabar. Boleh turun. Walaupun hak saya ni sendiri dari segi lorat tu jagalah sikit, sebab ingat pada orang lain nak belajar. Jagalah sikit, itu je lah. Tapi takkan jadi serupa dengan orang hak pasal standard. Kita orang Terengganu lah juga, tapi jagalah sikit. Tu pun mereka tak faham juga, tak tahulah. Mana kita duduk KL dah nak buat raya. Tahu, kita duduk KL, berkawan dengan KL, jadi orang KL lah kitanya. Barulah mudah mengajar tu. Duduk Terengganu tak jadi. Dalam kelas, jaga sedikit lorat. Boleh cakap kat luar, cakap Terengganu semula. Dia takkan jadi comel, takkan standard. Kena duduk KL, berkawan dengan orang KL. Kan KL kan? Orang Terengganu pun duduk KL, cakap KL juga. Kena orang Kuala Berang, dia punya cakap KL. Ni cerita sungguh lah. Naik bah, dia cakap KL, saya cakap Terengganu. Dia cakap KL, saya cakap Terengganu. Masuk lagi Terengganu, boleh dia cakap Terengganu. Kena orang Ulau. Dia orang Terengganu, saya tahu. Dia mungkin naik bah balik ke Terengganu. Saya cakap Terengganu lah. Dia cakap KL. Saya cakap Terengganu, dia cakap KL. Kata budak ni. Sebaya je lah, bukan budak. Sebaya je. Masuk pergi Terengganu, barulah dia ubah percakapan. Cakap Terengganu kena Ulau. Tak Ulau? Ulu Terengganu, Kuala Berang. Oh, kata cakap Kuala Berang lagi sedap dengar. Kena duduk KL. Mana ni? Naik pula setangga lagi, ikut rakaman baba foto ni pula. Ada ni? No. Tapi bila dia biasa dengar orang Terengganu cakap, orang Kelantan cakap, dia mudahlah memahami hak bahasa, hak baba foto ni. Kalau mereka direct pada baba foto ni mula-mula, memang payah. Orang Terengganu pun kalau dengar lorat baba foto ni, banyak perkataan mereka orang Terengganu tak faham. Tapi mereka nak, itu surah Allah Ta'ala. Nafsu tak minat, payah. Dah. Mendahulukan, akan mengerjakan disuruh oleh Allah Ta'ala. Itu alamat tanda kasih akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disukai oleh nafsu, macam-macam lah nafsu sukanya. Benda-benda yang senang-senang lah, hiburan lah, itu nafsu suka. Kadang-kadang walaupun berbentuk belajar agama, tapi mengerjakan disuruh ke mendahulukan yang disukai oleh nafsu. Kalau kita balik pula, ni orang yang tak mau belajar, nafsu dia tambah pada ilmu, dia tak peduli surah Allah Ta'ala. Sebutlah kata belajar tauhid fardu ain, belajar fiqh fardu ain, belajar tasawuf fardu ain. Tak belajar dosa besar awak. Malaikat catat dosa setiap saat. Kerana dosa besar mengekali jahil fardu ain tauhid, dosa besar mengekali jahil fardu ain fiqh, dosa besar kerana mengekali ke jalan fardu ain tasawuf. Itu dosa besar kerana jahil ilmu tauhid, berpegang akidah salah, dosa besar yang lain. Jahil ilmu fiqh, semayang tak betul, dosa besar yang lain. Jahil ilmu tasawuf, akhirnya bersifat kecelaan, dosa besar yang lain. Dosa besar tu mengkali jahil fardu ain, tiba-tiba dah tidak kira juga, ikut nafsu dia juga, tambah belajar. Kita ambil orang belajar pula. Orang belajar, apakah ilmu yang disuruh kepada kita, jadi tuntut kepada kita sebagai tuntutan fardu ain? Apa ilmu yang tuntutan fardu kifayah? Itu surah Allah. Tapi yang kita sukai, kita suka dengar sejarah-sejarah. Itu bagus. Itu sejarah cerita bab sejarah sahabat, baguslah. Tapi itu adakah ilmu yang disuruh fardu ain? Tambahan boleh lah. Dia suka, nafsu dia suka dengar sejarah-sejarah.
Ada ni ceramah umum yang disuka. Nafsu disuka gitu. Tapi ilmu yang disuruh oleh Allah hak mana? Fardu ain hak mana? Ada ni. Fardu ain hak mana? Yang disuruh oleh Allah. Hak fardu ain hak mana? Ada kelas fardu ain, ada kelas yang tidak fardu ain. Dia kan mendahulukan yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Itu alamat tanda kasih akan Allah. Dia meninggalkan ilmu surah Allah fardu ain, dia ikut nafsu dia suka, halwa telinga dia suka. Itu orang yang tidak kasih akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya orang ni terkadang benci akan ilmu fardu ain yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan benci saja, halang pula, sekat pula, macam-macam hal dia buat. Kalau mengajak ilmu tauhid fardu ain, tak ada orang minat, tak ada orang suka, tak payahlah. Dia halang pula. Ilmu fardu ain tauhid dia boleh halang. Alasan orang tak suka, orang tak minat, orang tak suka tak minat tu nafsu, termasuk dia sendiri. Dia kata orang lain, wala dia kepalanya. Dia kepala yang tak suka ilmu fardu ain tauhid. Tak suka ilmu fardu ain tauhid, ada benda lah. Dah. Keluar dari masjid lah. Keluar dari masjid. Dah tak suka ilmu fardu ain tauhid, nak duduk mana? Oh ni lah ni. Ada ni, payah ni. Oh ni kena ikat udah guni tahu laut ni. Dia mendahulukan yang disukai oleh nafsunya. Ini dalam berbentuk belajar ni, dan berbentuk belajar. Hak Tuhan suruh hak mana? Kita tak apa suka tauhid, ikut Tuhan suruh ke ikut hak nafsu kamu suka? Ada ni. Oh kalau pekoh sukalah juga, baguslah suka pekoh. Tapi disuruhnya pekoh nombor 2, tauhid nombor 1. Suka pekoh, tauhid tak suka, tak pakai gawat. Tu nafsu juga. Walaupun suka pekoh fardu ain, tapi tu nafsu. Sebab tauhidnya ditinggalkan. Ni, orang belajar ni pula orang belajar. Orang yang kasih akan Allah atau orang benci akan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang benci akan ilmu yang disusun dalam hukum syariatnya, tauhid, pekoh, tasawuf. Nabi menyampaikan agama tauhid mula-mula, orang tahu belakang tu. Iman akidah mula-mula. Walaupun sembahyang difardukan di Mekah ketika pada malam Isra' dan Mi'raj, tapi pada masa tu Nabi menyampaikan agama 12 tahun dah. Nabi menyampaikan agama 12 tahun dah. Barulah berlakunya pintu Isra' dan Mi'raj, difardukan kewajipan sembahyang, puasa, zakat, haji. Madinah belaka kan. Haji pada tahun yang ke-6 Hijrah, 4 tahun sebelum Nabi SAW wafat, baru difardukan haji dan umrah. Tahun yang ke-6 Hijrah, Nabi menjadi Rasul 19 tahun. 19 tahun daripada 23 tahun barulah difardukan haji dan umrah. Tapi 12 tahun yang pertama tauhid, iman, akidah. Itulah jalanan ilmu syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak minat tauhid, minat pekoh. Tu tak ada. Tak ada agama seumpama tu. Tak timbullah kasih aku tak timbul. Tak ada agama. Mendahulukan oleh seorang akan mengerjakan yang disuruh Allah Ta'ala atas yang disukai nafsunya. Kita suka bagus, suka yang pekoh ni, ilmu tasawuf, tauhid. Lepas tu kita biasa ditekannya keperluan, kewajipan dengan kesukaan kita. Sebab kita suka ni benda bagus, sebab kita suka ni ilmu agama, benda bagus dah. Tapi apakah keperluan, kewajipan asas agama kita? Apakah keperluan asas ilmu agama kita? Kita suka dah buat amal sunat bagus, tapi apakah amal wajib kita sudah selesaikan?
Suka amal sunat bagus sangatlah. Tapi kewajipan keperluan kita asas dalam agama kita, kewajipan bagi kedok. Suka sembahyang sunat, lepas tu sembahyang tunai beres belaka dah ke? Tak ada tinggal sembahyang selama ni. Allah, kalau hok qada ni tak sukalah. Suka sembahyang sunat, qada tu suruhan yang wajib. Tak suka qada, suka hak sunat. Ni apa panggil apa? Yang disukai oleh nafsu yang bercanggah dengan hukum syariat. Apa mana yang seumpama ni? Dia tidak mendahului suruhan yang wajib. Sebaliknya dia mendahulukan hak disukai oleh nafsu yang bercanggah dengan agama. Nak buat sunat apa kalau fardu tak selesai? Kita nak mendahulukan mengejar disuruh ni, pokok pangkal balik kepada ilmu lah. Pokok pangkal balik kepada ilmu. Apa yang disuruh oleh Allah. Kita nak sini suruhan wajib sunat. Wajib sunat yang kita nak sini. Wajib sunat. Hak wajib tu tak ada. Hak sunat ada ni. Jadi suruh ini memanglah sama ada yang wajib atau yang sunat. Yang wajib tak ada hak tu. Kita nak mendahulukan surah yang sunat atas yang disukai oleh nafsu. Tapi nak tahu mana yang disuruh, kembali kepada ilmu. Tapi ada juga hak yang disukai oleh nafsu. Yang disukai oleh nafsu, yang syarak suruh sempurna, buat hak nafsu suka dulu. Contohnya suruhan syarak solat awal waktu, tapi pada masa nak solat tu makanan orang sedia belah kedah. Makanan orang sedia belah kedah. Faham tak ni? Hati kita memang lapar. Masa memang kita lapar lah. Memang kita nak pada makanan, tapi makanan tu siap lambat. Masa waktu baru siap. Faham tak ni? Suruhannya solat waktu. Yang diinginkan oleh nafsunya makan. Hati ni suruhan yang asal solat waktu. Sebaliknya syarak menyuruh kita makan dulu. Makan tu nafsu. Tak. Syarak suruh makan dulu supaya semayang kemudian boleh jaga khusyuk. Mana? Suruhan asal solat waktu. Yang disukai oleh nafsunya makan bagi terlapar ni. Tapi makanan tu lambat siap. Tadi dah kita tunggu. Tak siap-siap. Masa waktu baru siap. Macam mana tu? Dia kena dahulukan makan. Macam mendahulukan disukai oleh nafsu. Betul? Tapi itu yang syarak suruh. Dan memang ada suruhan syarak yang bertepatan dengan keinginan nafsu kita. Suruhan syarak. Tapi ni memang betul-betul lah. Memang betul-betul sama dengan yang nafsu kita suka. Contohnya berbuka di awal waktu. Memanglah syarak suruh. Nafsu pun memanglah lapar sehari. Bersahur lewat, memang syarak suruh, nafsu pun suka. Berkahwin, berkahwin, syarak suruh, nafsu suka tau. Nafsu suka sangat-sangat. Ni tak ada mendahului dah lah. Sebab apa? Hak suruhan dengan hak nafsu hak sama-sama. Tapi kebanyakannya suruhan syarak dia bertentangan dengan yang disukai oleh nafsu kita sendiri. Nafsu hak la ammaratun bisu, nafsu asal. Sampai pada nafsu yang terlatih, nafsu yang sudah mutmainnah, maka nafsu ni dengan suruhan syarak dia sudah tak payah mendahului dah. Ni ke nafsu hak asal.
Itu di antara alamat tanda kasih akan Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah daripada alamat bagi kasih akan Allah ni, rindu kepada menjumpai Allah taala, dalam kurungan dengan mati, rindu dengan kematian. Kenapa? Kerana nak berjumpa dengan Allah taala. Ini lebih tinggilah. Nak mati, rindu dah mati. Rindu dah mati mana? Nak mati. Rindu ni tinggi dah, rindu ni. Rindu ni pada rindu. Rindu pada rindu. Ni asyik dah ni rindu. Atas sakit rindulah nak mati. Tambah takut nak mati. Sebab apa? Sebab kita banyak dosa lagi. Kita nak belajar lagi, kita nak buat amal lagi. Moga-moga Allah panjang ke umur kita. Sebab persiapan kita tak berapa nak sempurna. Itu je lah. Ni rindu ni kepada menjumpai Allah dengan mati. Rindu dengan mati. Dah kasih akan Allah kan? Kasih akan Allah, tak mau jumpa dengan yang dikasih. Orang yang kasih, dia tak mau jumpa ke yang dikasih? Mahbub tak mau jumpa, yang dikasih tak mau jumpa. Ini bawa kasih yang sebenar-benar sangat-sangat merindui akan kematian. Dan tiada benci ia akan mati. Tak ada, tak benci akan mati. Sini melainkan ingin ia seseorang akan bertambah makrifah. Kerana sedap musyahadah itu atas qada makrifah. Nak tinggi belakang ni. Dia nak meninggikan lagi makrifah akan Allah. Sebab apa? Sebab walaupun dia belum mati, belum menjumpai Allah, dia sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah musyahadah akan Allah. Maqam syuhud, maqam awliya. Mana walaupun belum mati, tapi oleh kerana hati dia sudah mati, kita ni sama ada kita akan berjumpa dengan Allah dengan dipaksa, ditarik dengan kematian, ataupun berjumpa dengan Allah apabila hati sudah mati daripada selain daripada Allah. Yang ada hanyalah Allah. Hatinya hidup hanya kerana Allah Ta'ala. Ni dia akan berjumpa dengan Allah walaupun jasad dia belum mati. Sebaliknya, orang yang akan berjumpa dengan Allah kerana dipaksa, ditarik dengan kematian. Hak berjumpa ni lah. Berjumpa cukup bekalan, alhamdulillah. Berjumpa dah cukup bekalan, seksaan lah jadinya. Berjumpa dengan Allah, sama ada mati jasad ataupun mati hati. Sampai masa hati dia mati, dia akan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sampai kepada maqam musyahadah, maqam syuhud, maqam awliya. Mana di mereka tidak rindu pada mati sebab mereka sudah bersama dengan Allah. Rindu pada mati ni kerana nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Mereka sudah bersama dengan Allah. Ini hak tinggilah. Kita tak mau mati kerana kita nak menambahkan amal. Mereka nak menambahkan makrifah kerana sedap musyahadah. Kita hanya sedap belajar, sedap buat amal. Sedap belajar, sedap buat amal kita ni. Sedap kita peringkat awam ni, belajar sedap, buat amal sedap. Macam mana sedap? Mudah-mudah. Belajar pun mudah, tidak memaksa diri. Beramal pun mudah, tidak memaksa diri. Itu dipanggil sedap dalam belajar, sedap dalam beramal. Ini sedap kita orang maqam awam. Sedap orang maqam awliya, hati bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak sedap kita belajar mudah, buat amal mudah, tak sedap. Ada orang belajar buat amal macam pahat dengan nuku, payah.
Orang nak kena peringat semua payah. Dia pun nak kena mujahadah semua. Allah malahnya nak belajar. Mari juga. Macam mana? Sedap belajar gitu. Malahnya nak semayang. Semayang juga. Sedap gitu. Tapi kalau belajar ternanti-nanti. Panggil semayang ternanti-nanti. Dia panggil apa tu? Sedap bagi orang awam. Ada pun ni dia ni tidak ini pada mati kerana mereka nak bertambah makrifat. Kita kerana nak bertambah ilmu dan bertambah amal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah daripada kasih akan Allah, redha ia seseorang dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.